Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama diberi kesempatan, peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menyambung kembali pengajian kitab kita tuan-tuan, masih lagi dalam tajuk ciri kenabian ataupun 9 ciri kenabian. Kita akan sambung ciri yang ketiga daripada 4 ciri ataupun totalnya 9 ciri kesemuanya. Ciri yang ketiga yang kita akan ciri yang kedua, kita akan ulang balik ciri yang kedua, iaitu amanah. Ciri yang ketiga, amanah. Muka surat 7, qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, amanah. Amanah. Ini nama bagi ciri yang ada pada Nabi dan Rasul yang bernama amanah. Sebelum daripada ni kita dah bincang 2 ciri, iaitu yang pertamanya sidqun, itu benar, dan yang keduanya ialah fatanah, iaitu pintar ataupun cerdik. Sambung yang ketiga, amanah. Sebelum daripada ni kita bincang sidik, iaitu mesti Nabi kita ini bersifat dengan benar. Segala perkataan dan perbuatan Nabi ini menepati dengan realiti yang sebenar. Itu dia panggil ciri pertama. Mesti Nabi bersifat dengan benar. Mesti Nabi tidak dusta. Itu 2. Dan ketiganya, mesti Nabi bersifat dengan pintar ataupun cerdik. Mesti Nabi tak bodoh. 4. Dia ada 9 semua. Baik, sambung amanah. Amanah erti amanah kepercayaan, iaitu orang yang boleh dipercayai. Itu dia panggil amanah. Jadi amanah ini orang yang boleh dipercayai. Apa maksud orang yang boleh dipercayai? Nabi kita ni ataupun semua nabi-nabi, bukan nabi kita saja. Bermula daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ciri dia iaitu amanah. Orang yang boleh dipercayai. Maksud orang yang boleh dipercayai ini, para nabi dan rasul ini akan melakukan segala perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada perintah wajib ataupun perintah sunat, dan nabi ataupun segala rasul akan meninggalkan segala bentuk larangan, sama ada larangan haram ataupun larangan makruh. Itu dia panggil orang yang boleh dipercayai. Kalaulah benda tu wajib, dia akan buat. Ini orang kata amanah. Kalau benda tu sunat, dia buat. Kalau benda tu haram, dia tinggal. Dia tak akan buat perkara yang haram. Walaupun nampak haram tu, nampak dari segi zahirnya nampak haram, hakikat tak haram, dia akan buat. Dia akan tinggalkan. Jadi kesimpulan tuan-puan, Nabi ini dia akan meninggalkan 3 perkara larangan, bentuk larangan 3 perkara. Pertamanya haram, yang keduanya ialah makruh, yang ketiganya ialah khilaful aulah. Jadi 3 benda ini ditinggalkan oleh Nabi. Itu dia panggil orang yang amanah. Jangan kata Nabi nak buat benda haram, benda yang khilaful aula pun Nabi tak buat.
Khilaful aula ini benda yang terlebih baik tinggal. Walaupun buat tak makruh dan tak haram, tapi Nabi kita tak akan tinggal, tak akan buat. Pertama haram, kita tahu dah perkara haram. Yang kedua perkara makruh, Nabi tak buat. Ketiga khilaful aula. Contoh kita dah sebut sebelum daripada ni, contoh khilaful aula ni yang popularnya iaitu membasuh najis menggunakan air Zam-Zam. Itu dia panggil khilaful aula. Basuh kencing kita guna air Zam-Zam, khilaful aula. Basuh kecin, basuh begok kita guna air Zam-Zam, khilaful aula. Basuh najis, buang tai cicak, ambil air Zam-Zam, basuh darah, tu dia panggil basuh najis, khilaful aula. Maksud apa? Maksud aulanya jangan guna air Zam-Zam untuk basuh najis. Aula dia panggil lebih baik. Tu aula ni lebih baik, lebih aula, lebih baik jangan guna, maka Nabi tak akan guna. Tu banyak lagi khilaful aula ni. Contoh khilaful aula, surah Sajdaah. Surah Sajdaah ni tuan-puan, aulanya dibaca lengkap satu rakaat pertama pada sembahyang subuh hari Jumaat. Jadi aulanya, afdalnya kita baca rakaat pertama komplit surah Sajdaah. Itu afdal. Ataupun aula. Boleh tak kita potong? Rakaat pertama separuh surah Sajdaah, rakaat kedua separuh surah Sajdaah. Biasa kita potong kan, nak cepat. Boleh, jawab dia. Cuma khilaful aula. Kenapa? Aulanya baca komplit satu surah, satu rakaat. Surah yang kedua tu rakaat lain. Rakaat yang kedua tu surah lain. Surah Al-Insan. Nak baca surah lain pun boleh. Cuma afdalnya surah Al-Insan. Kalau baca surah lain pun dapat juga pahala sunat. Setengah orang kita dia maki kata iman seminggu kalau tu iman tak baca surah Sajdaah. Dia dah aim daripada awal, malam ni tidur awal, besok nak pergi surau. Kenapa? Nak pergi sujud Sajdaah. Dia aim awal nak sujud Sajdaah besok ni. Tiba-tiba besok dia pergi, tu iman baca Iqra. Marah dia kata imam. Dia kita semalam lagi prepare, ajak anak cucu datang ke surau, pakat sama-sama nak sujud Sajdaah. Tiba-tiba iman dia baca Iqra. Marah tu makmum. Baca surah Iqra pun dapat pahala sunat, cuma tak dapat pahala afdal. Kerana afdal pada hari Jumaat sunat dibaca Sajdaah. Dan pula Sajdaah itu dibaca pada rakaat pertama, komplitkan satu surah. Kalau kita baca potong dua, dia panggil khilaful aula. Tu dia. Begitu juga tuan-puan, ini sunat dalam fiqh kita akan bincang dalam kitab fiqh kita. Apabila kita baca rakaat pertama surah, rakaat pertama ni kita baca surah, maka sunat rakaat yang kedua itu diikuti dengan surah selepasnya. Tu dapat pahala afdal. Tapi boleh kita nak ambil surah lain pun. Contoh, rakaat pertama surah Wadduha. Maka rakaat yang kedua itu dia sunat ke bawah, jangan naik ke atas. Dia sunat ke bawah. Sama ada nak baca surah Alam Nashrah, nak baca Watin, nak baca Lam Yakunil Ladzi, nak baca Iqra, sunat ke bawah. Tapi kalau kita baca rakaat pertama itu surah, contoh kita baca Alam Nashrah yang pertama, tiba-tiba rakaat kedua kita baca Wadduha, maka tak dapat pahala afdal. Bahkan ulama kata makruh. Maksud makruh tu tak dapat pahala susunan, bukan tak dapat diri bacaan. Diri baca surah apa pun dapat pahala. Cuma tak dapat pahala menyusun mengikut tertib. Tu kena faham betul-betul dari sudut kehalusan hukum. Setengah orang kata, siapa baca rakaat pertama surah Alam Nashrah, rakaat kedua dia baca Wadduha, tak dapat pahala, makruh.
Betul. Tapi tak dapat pahala apa? Bukan maksud tak dapat pahala diri bacaan. Diri bacaan tetap sunat, cuma tak dapat pahala afdal memilih surah mengikut susunan ke bawah. Tu. Baik, settle tuan-tuan. Kita terus kepada amanah tadi. Jadi kesimpulan kata amanah Nabi ni, orang yang boleh diharap, orang yang boleh dipercayai, dia akan melakukan perkara suruhan sama ada wajib ataupun sunat, dan dia meninggalkan larangan sama ada larangan haram ataupun larangan makruh ataupun khilaful aula. Ini orang yang kata boleh harap ni. Mustahil ni. Mustahilnya Rasul khianat. Dan khianat tu apa dia? Tak boleh harap. Dan belot. Berpaling tadah. Dan tidak boleh diharap teman khianat. Mustahil. Akal tak boleh terima nak kata Nabi kita ni khianat. Nak kata Nabi kita ni tak boleh diharap. Orang kata haram dia buat juga. Orang kata makruh dia buat juga. Itu orang panggil tak boleh harap. Apabila Allah Ta'ala larangan bentuk haram, tiba-tiba Nabi kita buat, bermakna Nabi kita ini bukan amanah. Apabila bukan amanah, khianat. Sedangkan khianat itu tidak ada pada Nabi. Apabila benda yang tidak ada pada Nabi, maka kita kata mesti Nabi kita tak khianat. Tak khianat itu sifat yang ada pada Nabi kita. Yakni yang kata amanah tu apa dia? Nabi-nabi dan rasul-rasul itu buat, yakni melakukan apa-apa yang perkara yang Tuhan suruhnya. Dan mustahil buat, yakni melakukan apa-apa perkara yang Tuhan tegahnya, Tuhan tegah perkara. Jadi itu yang kata amanah. Nabi dan Rasul melakukan perkara yang Tuhan suruh, sama ada suruh wajib ataupun sunat. Dan mustahil, yakni Nabi kita tak akan khianat, yakni tak akan buat perkara yang Tuhan tegah. Sebab itulah apabila bertemu dengan ayat yang zahirnya nampak lain, maka kita kena rujuk pentafsiran ulama. Tak boleh kita nak andai sendiri. Kerana kita pegang kepada akidah ataupun pegangan dalam hati kita, iman dalam hati kita, Nabi ini amanah, tak khianat. Nabi dia dijaga oleh Allah Ta'ala. Dia maksum, dipelihara, dijaga. Dia tidak akan melakukan sekali-kali melakukan kesalahan dalam bentuk haram. Walaupun dalam bentuk tak sengaja, Allah jaga dia. Batulah la taqraba hadhihi syajarah fatakunanna minadh zalimin. Allah perintah kepada Nabi Adam, jangan kamu hampiri pokok khuldi ini. Tiba-tiba Nabi Adam bukan sakat hampir, tapi dia makan buah khuldi yang Allah Ta'ala kata jangan kamu hampir pokok ini. Bukan Nabi Adam hampir, Nabi Adam dia makan, dia hantar dengan buah-buah. Itu dalam kitab Sawi, Al-Imam Sawi tafsir menafsirkan ayat ini, la taqraba hadhihi syajarah fatakunanna minadh zalimin. Dia panggil larangan secara zahirnya larangan, hakikatnya tidak larangan. Zahirnya apabila bertemu dengan la ni jangan. Tetapi hakikat di sini bukan larangan. Tapi ulama kata la di sini dia panggil la lil khiyarah, iaitu larangan di sini dalam bentuk pilihan. Allah beri pilihan kepada Nabi kita. Dari segi hakikat yang tak nampak pada ayat ininya ialah, yang ayat yang tak nampaknya, pilihan dalam bentuk macam mana? Allah Ta'ala kata, kalau kamu nak duduk di syurga ini, jangan kamu makan buah khuldi. Di sebaliknya, kalau kamu nak keluar daripada syurga, makanlah buah khuldi. Nabi Adam AS memilih untuk keluar daripada syurga. Waktu dia makan. Maksudnya tuan-tuan, apabila dia makan buah khuldi bukan tersalah,
digoda oleh syaitan, bukan kerana syaitan goda. Syaitan goda pun tuan-puan, Nabi Adam ini dijaga, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Kalaulah syaitan goda ataupun dia tak goda, Nabi Adam tetap akan makan berkhuldi. Kerana apa? Kerana perintah Allah Ta'ala, kalau nak keluar daripada syurga, makanlah. Kenapa Nabi Adam nak keluar daripada syurga? Al-Imam Sawi menafsirkan dalam tafsirannya, kerana Nabi Adam ini dia bersifat dengan pintar. Pintar, genius. Dia tahu bahawa syurga yang sedang dia berada ini bukan syurga yang sebenar. Syurga yang majazi, bukan syurga sebenar. Nabi Adam boleh trace di mana bukan syurga yang sebenar. Kalau kamu nak berada di syurga yang sebenar, kena keluar daripada syurga sementara ini. Batu Nabi Adam boleh trace, kata Imam Sawi, iaitu di tempat yang dia berada ini tidak ada bidadari. Sebab itulah dia melihat dalam syurga sementara itu, dia melihat Allah cipta makhluk lain berpasang-pasangan. Dia tengok burung terbang berpasang-pasangan. Sebab tu dia teringin untuk hidup berpasangan, sehingga Allah cipta Hawa daripada tulang rusuk dia. Dia bangkit-bangkit dah ada Hawa di tepi. Kenapa? Kerana ini bukan syurga yang sebenar. Bidadari tidak ada. Ini Nabi Adam tahu bahawa salah satu tanda syurga yang sebenar, janji Allah, akan ada bidadari. Tiba-tiba tempat yang dia duduk ini tidak ada bidadari. Itu dia tahu bahawa bukan syurga yang sebenar. Dan memang pun ulama menyatakan tempat itu bukan syurga yang sebenar. Bukan syurga yang bakal kita akan berada. Tidak. Ini tempat lain yang Allah cipta sementara untuk Nabi Adam alaihissalam. Sebab itulah la taqraba di sini Imam Sawi menyatakan, kalaulah aku, kata Imam Sawi, aku akan makan bukan buah, tapi dengan batan-batan pokok sekali. Kenapa? Kerana ikut perintah Allah Ta'ala. Ni Nabi Adam dia betul. Dia makan buah saja. Dia tak makan benda lain. Dahan dia tak makan. Ranting kayu, pokok-pokok dia tak makan. Imam Sawi dia excited lagi. Kalau aku, dia kata aku bedal dengan ratin-ratin sekali. Kenapa? Kerana ikut perintah Allah. Allah perintah buah saja, tak perintah benda lain. Dan inilah dia amanah. Dia akan ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah perintah makan, maka makanlah. Sebab itu dalam kitab Paku Imam, Tuan Guru sebut, contohnya dia kata, dalam bentuk larangan ini, nak bagi kita faham, la taqrabah ini larangan dalam bentuk pilihan. Sepertilah kita nak menikah, ada ada anak ataupun anak dara kembar, maka kata wali, kalau kamu nak kepada Fatimah, kamu tidak boleh berkahwin dengan Zainab. Anak dia ada dua orang, Fatimah dan Zainab. Maknanya pilihan, dia boleh ambil satu sahaja. Tidak boleh kamu berkahwin dengan Fatimah kalau kamu berkahwin dengan Zainab. Maka tak boleh di sini bukan bermakna kedua-dua tak boleh. Tak boleh di sini pilihan. Kalau nak kepada si A, maka tak boleh si B. Kalau nak si B, tak boleh si A. Itu dia panggil larangan yang berbentuk pilihan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ciri yang keempat, ciri terakhir. Dan wajib atas kita percaya dan i'tiqad. Dan ni atas tafsir pada percaya. Dan wajib atas kita, ini wajib syarak, wajib usuli dia panggil. Wajib syarak dengan maksud wajib usuli, wajib dasar. Kerana Islam ini dia ada wajib dasar dan dia ada wajib furu'. Dasar kita, hubungan kita dengan Allah Ta'ala, iaitu mesti kita beriman kepada Allah dan mesti kita beriman kepada Nabi. Itu dia panggil wajib usuli. Wajib kita percaya dan i'tiqad, dan berpegang dalam hati kita. Apa dia? Benda yang kita nak kena pegang dalam hati ni, wajib bagi segala rasul itu tablighun.
Wajib yang kedua ni wajib dengan makna mesti. Wajib bagi, mesti bagi segala rasul itu bersifat dengan tablighun. Tu. Nabi-nabi ini dia ada ciri yang bernama tablighun. Ciri pertama benar, ciri kedua jenius, ciri yang ketiga boleh dipercayai, ciri yang keempatnya ialah penyampai. Artinya arti tabligh. Penyampai. Apa yang dia nak sampai? Ini kena faham betul-betul tabligh. Kalau nak jadi jemaah tabligh, jadilah jemaah tabligh yang sebenar. Jangan duduk semangat lebih. Tapi dia tak sampai pun benda yang sebenar. Tapi baguslah at leastnya. Cuma tak ori je. Dia panggil lokal. Walaupun tidak ori, at least ada jugalah apa panggil darurah. Daripada tak ada tabligh langsung, kena ada juga jemaah tabligh. Tapi nak ceritanya kena tahu tabligh yang sebenar. Apa dia tabligh yang sebenar? Yang penyampaian sebenar, iaitu Nabi kita ini menyampaikan arti tabligh, menyampaikan sekalian baran, ini hukum yang Tuhan suruh persampai hukum kepada orang lain. Ini tabligh. Yang kata tabligh ini, Nabi akan menyampaikan hukum ataupun perintah. Hukum ni perintah dengan hukum sama. Ataupun kita panggil wahyu, sama. Wahyu, perintah ataupun hukum, ataupun arahan. Nabi ini dia akan menyampaikan segala bentuk arahan yang diperintah oleh Allah Ta'ala supaya sampaikan kepada manusia. Jadi yang mana hukum yang Allah perintah Nabi kita supaya sampaikan kepada umat, Nabi akan sampaikan semua hukum. Ini tabligh yang sebenar. Dia menyampaikan hukum syariat, cerita hukum, cerita bagaimana tata cara mengambil wuduk yang sebenar, cerita bagaimana tata cara sembahyang yang sebenar, itu dia panggil hukum. Cerita bagaimana cara memberi salam yang sebenar, menjawab salam yang sebenar, mengirim salam yang sebenar, cerita bagaimana tata cara jual beli, tata cara pinjam, itu dia panggil tabligh yang sebenar. Tabligh yang darurah ni, dia ajak kita untuk kita beramal. Baguslah. Dia boleh ajak, at least tak boleh nak menyampaikan hukum pun, at least dia boleh ajak. Cuma jangan terlebih lah. Ni terlebih kuah pada sudu. Ada setengah tu tuan-puan pergi dakwah kita, bukan semarah dakwah kita. Baguslah kan, fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minun. Baguslah dakwah kita. Tapi yang tak bagusnya ajak keluar. Saya hari-hari keluar. 30 hari tu tiap-tiap malam keluar. Dia nak suruh saya keluar lagi. Saya nak keluar bila lagi? Hari-hari. Dia keluar 40 hari saja. Saya kata saya semalam ni atau setahun ni berapa hari saja cuti saya tak keluar. Saya bukan keluar 30 hari, bukan keluar 40 hari, bukan keluar 7 malam. Hari-hari saya keluar. Tu yang tak betul ya. Dia tahu ustaz, sepatut ustaz kena keluar ni. Orang macam ustaz kita nak keluar 40 hari. Saya hantam muka dia, hari-hari saya keluar. Jom ikut saya. Buat kitab. Tak nak mengaji kitab. Tu yang kita geram juga tu. Tabligh hang tak sebenar. Kalau hang sebenar, okey. Dia ajak kita. Jom sama-sama masjid malam ni, kita sama-sama belajar. Belajar apa dia? Belajar iman. Belajar syariat. Belajar tasawuf. Jom kita bayan sama-sama. Ni kita tengah bayan dah ni. Cuma nama beza. Kita panggil kuliah, dia panggil bayan. Beza lah. Istilah kan. Tabligh tak kena. Ada, saya kena sekali dulu tuan-tuan. Dia ajak saya keluar. Kita perlu kepada jemaah tabligh, kita tak marah kepada tabligh, perlu. Dia orang ni sangat besar peranan dan jasa dia. Cuma perbetul dan penambah baik, mana kita kurang tambahlah baik. Tu je. Bukan kita marah kepada jemaah tu. Tak, jemaah tu bagus. Jasa dia sangat besar. Kita tak mampu. Kalau suruh saya pergi ketuk rumah, saya tak mampu tuan-tuan. Ketuk rumah tak mampu. Ni hebat dia. Artis masuk seminggu tuan-tuan, pandai pakai serban. Mana kita tak mampu dakwah.
Kita tak mampu nak dakwah artis hijrah. Artis ni masuk tabligh tuan-puan seminggu. Janggut tumbuh terus. Ini kehebatan tabligh yang kita kena respect kat tabligh ni. Tengok Nabi sekarang ni. Nabi pengacara tu. Tabligh lah Nabi pun. Alif Aziz yang juara apa nama ni Gegar Vaganza kan. Itu tabligh juga. Kan? Maknanya artis ni dia boleh hegel artis ke arah kebaikan. Boleh, bagus. Cuma sikit saja. Tambah isi dengan ilmu macam kita ni, kan? Isi dengan ilmu. At least satu modul artis ni boleh khatam. Hebat. Dia boleh mengajar gen artis-artis. Suruh Nabi baca kitab, ajak Nabi khatam kitab, at least kitab fiqh nipi-nipi, kitab tauhid nipi-nipi. Boleh jadi ustaz Nabi. Tak jadi pengacara sikit lagi. Bukanlah nak suruh tinggal pengacara tu, maknanya pengacara yang ada ilmu. Tu. Baik. Kesimpulan tuan-puan sebelum kita habiskan, kesimpulan tabligh ini, kita tahu yang kata sifat ataupun ciri kenabian, salah satunya tabligh. Apa dia tabligh? Penyampai. Iaitu Nabi ini dia akan menyampaikan segala perintah yang Allah arahkan supaya sampaikan kepada ummah. Itu secara umumnya tuan-puan, secara umumnya pembahagian perintah Allah ini secara umumnya ada 3. Hak mana yang Nabi buat? Ada 3 bentuk perintah. Perintah yang pertama, Nabi buat perintah yang pertama. Perintah yang pertamanya ialah perintah ataupun arahan ataupun hukum yang Allah arahkan supaya sampaikan kepada seluruh umat. Ini perintah ni yang Nabi sampaikan. Nabi tidak akan sembunyikan walaupun satu hukum. Nabi tak sembunyi. Bukan Nabi kata ajar separuh sudahlah. Allah Ta'ala bagi 10 hukum, Nabi akan sampaikan 9 hukum saja. Tak, Nabi akan sampai semua. Perintah yang kedua. Perintah yang kedua ini apa dia? Iaitu perintah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala arahkan supaya sembunyikan daripada ummah. Yang ni Nabi tak sampaikan. Iaitu wajib Nabi sembunyikan. Ni. Kenapa wajib Nabi sembunyikan? Kerana Nabi ini dia amanah. Allah perintah supaya sembunyi hukum ini. Nabi tidak akan beritahu hukum. Yang mana hukum yang Allah perintah supaya sembunyikan. Mana contoh dia tuan-puan? Contoh dia, hukum Nabi akan berkahwin dengan Zainab, isteri kepada anak angkatnya Zaid, selepas Zainab diceraikan oleh Zaid, anak angkatnya. Tidak ada sesiapa pun tahu hukum ini, melainkan apabila sampai masa Zaid cerai isteri dia dan Nabi ambil jadi isteri Nabi, Zainab ni. Tidak ada siapa pun, tetapi Nabi terlebih awal Nabi tahu. Perancangan Nabi akan berkahwin dengan Zainab terlebih awal diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi Allah arahkan supaya hukum ini disembunyikan daripada pengetahuan manusia. Maka Nabi tak beritahu. Banyak lagi yang Nabi tak beritahu tuan-puan. Banyak lagi yang Nabi tak beritahu. Apa saja Nabi tahu, Nabi tak beritahu benda yang Allah tak perintah supaya Nabi beritahu. Nabi tahu bagaimana urusan ataupun peristiwa gaib yang bakal kita berhadapan. Nabi tak beritahu. Nabi hanya beritahu umum saja. Ada seksa kubur, ada azab kubur. Itu secara umum memang Nabi beritahu kerana itu arahan. Tapi yang lebih daripada itu Nabi tak beritahu. Sebagaimana Nabi cakap, Nabi beritahu kepada para sahabat yang sedang gelak ketawa di dalam masjid selepas Nabi siap solat. Ketika mana Nabi nak keluar ke pintu masjid, Nabi tengok gelagak para sahabat yang sedang duduk sembang dalam masjid, gelak ketawa. Lalu Nabi berucap kepada para sahabat, Nabi kata, kalaulah kamu mengetahui apa yang aku tahu ni, lau ta'lamu ma a'lamun la dhahiktum qalila wa la bakaitun kathira. Nescaya kamu akan ketawa sedikit dan sedihnya banyak. Tu Nabi tak cerita.
kepada kita apa yang Nabi tahu. Benda yang Allah Ta'ala perintah supaya sembunyikan. Dan bentuk wahyu ataupun perintah yang ketiganya ialah dipanggil perintah khususiyatul Rasul. Dipanggil perintah ataupun hukum yang berkaitan dengan keistimewaan kepada Nabi kita seorang sahaja. Ini juga tidak orang panggil apa? Diarahkan oleh Allah supaya umat kita buat, tidak. Ini hanya eksklusif untuk Nabi saja. Seperti hukum berkahwin lebih daripada 4. Hukum ini tidak diperintah oleh Allah Ta'ala terhadap umat. Kenapa? Kerana hukum ini dia eksklusif untuk Nabi saja, tidak kepada umat. Berkahwin lebih daripada 4 untuk Nabi kita saja. Nabi sampai 9. Contoh yang kedua, iaitu hukum wajib mendirikan salat sunat tahajud hanya eksklusif untuk Nabi saja, tidak kepada umat. Adapun umat sunat mendirikan solat sunat tahajud. Tapi Nabi kita wajib. Apa lagi? Yang ketiga contoh dia, Nabi kita hukum berpuasa wasal harus ataupun boleh kepada Nabi kita seorang saja, tidak kepada umat. Umat dia haram, lagi tidak sah berpuasa terus menerus, sambung. Kita wajib buka. Puasa rajin, tak boleh nak puasa sampai 2 hari, tak boleh, haram. Tapi Nabi boleh. Nabi boleh sampai 2 hari, sampai 3 hari dia tak makan, dia berpuasa 3 hari direct Nabi. Kita puasa wajib buka apabila maghrib. Tak boleh buat rajin lebih. Apa lagi tuan-puan? Contoh yang terakhirnya eksklusif untuk Nabi ni, tubuh badan Nabi ni dia tidak ada najis. Ini bagi Nabi saja. Orang lain najis. Orang lain ni tuan-puan, dia ada najis, dia ada mustaqzar di badan dia. Tetapi Nabi tidak ada benda yang mustaqzar, tidak ada benda yang najis pada badan Nabi. Air kecil Nabi tak najis, hinguh Nabi bukan mustaqzar, peluh Nabi bukan mustaqzar, taib mata Nabi bukan mustaqzar, hinguh Nabi bukan mustaqzar, semuanya suci. Yang ada pada Nabi. Darah Nabi suci, air kecil Nabi suci, dan juga najis Nabi juga suci. Qaul yang mu'tamad, tidak dinamakan najis tetapi dinamakan fudlah. Itu kemuliaan diri Nabi sahaja. Itu dia panggil hukum eksklusif untuk Nabi, tidak pada umat dia. Baik, qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Bermula dalilnya, tabligh habis bermula dalilnya, dalil Nabi bercirikan amanah dan tabligh ni. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil naqal. Inni lakum rasulun amin. Artinya bahawasanya aku utuskan bagi kamu itu rasul, ini utusan yang kepercayaan, yang boleh dipercayai. Dan ini Allah Ta'ala ini dia mengutuskan rasul yang boleh dipercayai. Dan last kali ini ciri yang ke-9, ataupun dalam bilangan biasa kita panggil ciri yang ke-5. Sidiq, amanah, tabligh, fatanah, dan yang kelimanya ialah a'ra' basyariyah. Dan wajib atas kita percaya dan i'tiqad dan hati kita akan harus a'ra' basyariyah, nabi-nabi dan rasul-rasul. Apa maksud dia? Harus ni sifat harus dia ada 1. Sifat wajib ada 4, ataupun ada 8, sifat harus ada 1, jadi 9 semua ciri kenabian. Maksud dia Nabi kita ini dia boleh bersifat ataupun berkarakter dengan karakter manusia, bercirikan ciri manusia. Nabi kita dia mempunyai ciri yang sama dengan ciri manusia. Maksud sama dengan ciri manusia ini bukan maksudnya manusia amanah dia amanah, bukan ciri itu. Maksud dia
Kalaulah manusia ni sakit, Nabi kita pun akan sakit. Tu. Sedih, dia pun sedih. Tidur, dia pun tidur. Makan, dia pun makan. Nafsu nak kahwin, dia pun nak kahwin. Tu. Tu maksudnya harus Nabi mempunyai sifat yang orang panggil apa? Yang ada pada manusia tetapi tidak mengurangkan martabat Nabi. Artinya harus jatuh berlaku, bertukar ganti, yakni silih berganti dalam sifat manusia. Jadi harus Nabi ni dia bertukar, bersilih ganti sifat yang ada pada manusia. Sedih, gembira, letih. Okey. Tetapi ingat, yang ini kita kena pegang dalam hati kita, i'tiqad kita. Sifat manusia yang tidak jadi kekurangan pada martabat mereka itu, martabat para Nabi. Jadi kesimpulan tuan-puan, Nabi dia harus bersifat dengan sifat manusia tetapi tidak mengurangkan martabat, kemuliaan dan ketinggian status Nabi. Walaupun dia ni sakit, tapi sakit yang tidak menjatuhkan martabat Nabi. Tu maksud dia. Kalau dia sakit, ya, tapi sakit biasa saja, bukan sakit teruk sehingga mengurangkan dan menjatuhkan status sebagai Nabi. Tu. Seperti sakit yang ringan, bukan sakit yang teruk yang menyebabkan orang pulau, menyebabkan orang lari, menyebabkan orang panggil sakit sampai bernanah. Itu cerita rekaan dan tambahan sahaja. Nabi Ayub sakit sehingga berulat, dipulau oleh keluarganya sendiri. Orang panggil apa? Pengikut dia ataupun umat dia juga pulaukan dia. Maka Nabi ni akan dijaga oleh Allah, sakit yang tidak menghilang dan menjatuhkan standard kemuliaan Nabi. Tak sampai sakit yang teruk berulat sampai orang pulau, tidak. Ini hanyalah tokoh tambah Israiliyat sahaja. Israiliyat ni maknanya cerita yang ditambah oleh golongan Israel untuk menjatuhkan standard Nabi. Tanpa sedar umat Islam akan beriman dan pegang pegangan yang tak membetuli dengan i'tiqad yang sebenar. Itu cara manipulasi yang dimainkan oleh Israiliyat secara halus, tanpa sedar orang Islam pegang cara yang fakta yang tidak sebenar. Itu dia panggil cerita yang ditokok tambah oleh golongan Israel. Dia akan masukkan cerita ini dalam apa? Dalam tafsir Quran. Sebab tu kita kena ada ilmu usuluddin untuk filter, tapis ilmu-ilmu yang ditokok tambah oleh golongan Israel dan Yahudi ini. Itu cara halus, senjata halus yang digunakan oleh Israel, yang digunakan oleh Yahudi untuk memusnahkan akidah orang Islam terhadap ciri Nabi. Tanpa kita sedar, kita pegang kepada Nabi kita benda yang tak betul, benda yang boleh menjatuhkan image dan juga standard kenabian. Maka yang harus itu ialah bertukar ganti sifat manusia pada mereka itu. Bukan makna harus mereka itu bersifat dengan sifat manusia dan tak bersifat dengan sifat manusia. Bukan makna harus boleh dia nak bersifat dengan sifat manusia, boleh juga dia tak nak bersifat dengan sifat manusia. Tidak, bukan makna harus begitu. Mana harus dengan makna apa? Dengan makna Nabi bersifat dengan sifat yang ada pada manusia. Manusia nak kahwin, dia pun nak kahwin, makan, dia pun makan, tidur, dia pun tidur, letih, dia pun letih, happy, dia pun happy, sakit, dia pun sakit. Tetapi dia tidak akan mengurangkan darjat, kemuliaan dan standard yang ada pada Nabi. Maka yang demikian itu mustahil. Dan wajib atas kita kena ketahui ada bagi Allah beberapa banyak Nabi. Ini penutup penutup kepada ciri kenabian. Kita habiskan bilangan saja, kita tak detailkan tuan-tuan. Last sekali tuan-puan, bilangan Nabi yang wajib kita pegang dalam hati kita.
Ada bagi Allah Ta'ala beberapa banyak Nabi dan Rasul. Banyak Nabi dan Rasul ini kita pun panggil apa? Tak tahu dari sudut angka, tetapi ini yang wajib kita pegang. Tetapi yang wajib kita ketahui dengan nama tiap-tiap seorang itu 25 Rasul saja. 25 Rasul yang mu'tamad. Adapun 3 di belakang itu tambahan. Dalam kitab kita tak ada. Dalam kitab lain dia akan kemukakan 3 yang khilaf, iaitu Luqmanul Hakim. Apa nama ini? Luqman ini antara khilaf. Ada ulama kata Nabi dan ada ulama kata bukan Nabi. Jadi yang mu'tamad adalah 25. 3 tu tak perlu kita ingat. Mana 25? Hum Adamu Idrisu Nuhun huwa Dama Salih wa Ibrahim kullu muttaba' Lut wa Ismail Ishaku kadha Ya'qub Yusuf wa Ayyub ihtaza Shu'aib Harun wa Musa wal Yasa Dzul Kifli Dawud Sulaiman uttaba' Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha khatimud da'ghaya Ismatuhum kasairil malaikah wajibatu wa faddalul malaikah. Baik, mereka itulah Adam, Idris, Nuh, Hud serta Saleh dan Ibrahim sekalian yang diikut. Lut dan Ismail, Ishaq, demikian lagi Yaqub, Yusuf dan Ayub. Berikutnya juga Shu'aib, Harun. Shu'aib, Harun akan Musa dan Ilyas. Harun dan Musa dan Ilyas. Ilyas lain, Ilyasa lain. Zulkifli, Dawud, Sulaiman. Dan berikutnya Ilyas. Yang tadi Ilyasa, yang ini Ilyas. Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa wa Taha khatimun da'ghaya. Nama Nabi Muhammad tinggal olehmu akan kesesatan. Baik. Wajib terpelihara sekalian mereka itu nabi-nabi dan rasul-rasul itu daripada buat, yakni pada melakukan apa-apa yang Tuhan tegah, dan mustahil mereka itu buat, yakni melakukan apa-apa yang Tuhan tegah. Dan lebih martabat nabi-nabi dan rasul-rasul daripada malaikah. Ini kemuliaan dan ketinggian para malaikah ini. Nabi ini lebih tinggi berbanding malaikah. Dan semacamlah malaikat pun dengan nabi-nabi dan rasul-rasul wajib terpelihara daripada buat apa-apa yang Tuhan tegah, mustahil buat apa-apa yang Tuhan tegah. Wallahu a'lam. Masuk tajuk baru insya-Allah minggu depan tuan-puan. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syarbun wala naumun lahum. Beriman kepada malaikah. 3 lagi tuan-puan, dia buat kesimpulan ataupun dalam bentuk ringkas. Ada 3 lagi berbaki, iaitu ciri beriman yang ketiga, iaitu beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, dan beriman kepada hari kiamat. 3 dalam bentuk nota ringkas sahaja. InsyaAllah kita akan habiskan ketiga-tiga ini minggu depan. Jadi kesimpulannya, nama Nabi ni tuan-puan tak perlu kita ingat 25, tetapi kita tahu itu saja. Tak perlu kita hafal 25, cuma pastikan kita tahu bahawa 25 ini 25 ini Nabi yang wajib kita beriman. Apa yang wajib kita beriman? Ciri dia. Ciri dia itu kita kena tahu, kita kena pegang dalam hati kita, kena percaya dalam hati kita, berkaitan dengan 9 ciri kenabian. Maksud kenabian ini bukan maksudnya Nabi kita seorang saja, tetapi 25. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.